Si bos, dia kutuk apa? Oh, bos tanya pula. Macam-macam lah. Dia kata bos pendek lah, gemuk lah. Minta maaf bos, bukan saya. Tak boleh pakai, mati lagi baik. Menyusahkan orang, Fir'aun. Semua dia tambah-tambah. Tapi Amirah tak macam tu. Ni contoh aja ya. Lepas tu tiba-tiba tak jadi naik pangkat. Lepas tu dia dah dengar-dengar. Sedih hati dia. Dia tentang, betul kau dengan kau tak naik pangkat. Tak jadi naik pangkat. Sana tak tahulah siapa ngadu. Dia orang ni memang tak senang tengok orang lah. Wah, dia yang buat tu. Itulah dia perangai orang mahir berlakon. Konon dia yang paling ni. Tapi lelaki terpaksa dengan isteri dia kena buat macam tu. Sebab orang lelaki ni dia kadang dia kurang perasaan berbanding perempuan. Orang perempuan dia pandai. Kalau lelaki balik, abang penat ni, tengok abang pun Allah. Tak apalah bang, kalau penat tak apalah. Kenapa? Tak adalah, baru ingat nak ajak keluar malam ni. Dah abang penat tak apalah. Pandai dia tahu. Kalau setakat nak keluar makan, tak apalah, kejap. Betul ke ni bang? Tapi tak nak susahkan abang. Sudahlah kau. Tu orang perempuan dia pandai macam tu. Ni semua ada ni. Encik Effendi ada. Ada semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada yang bukan beragama Islam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak saya ucapkan kepada tuan pengurusi acara yang berusaha, Encik Nur Arifin bin Hamzah, pengurusi Kelab Sukan dan Kebajikan Majlis Perbandaran Sungai Petani KSUKM, yang berusaha Encik Effendi Rajinikan, pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Negeri Kedah, yang berusaha TPR Puan Rohani bin Abu Bakar, pengarah Jabatan Perancang Bandar Majlis Perbandaran Sungai Petani, yang berusaha pengarah-pengarah jabatan dan ketua-ketua bahagian Majlis Perbandaran Sungai Petani. Seluruh tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dihormati sekalian, alhamdulillah, syukur sangat-sangat kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu pada pagi ini. Santai, rehat, jangan risau, tak ada benda nak distreskan pun, walaupun tajuknya agak stres. Jadi kepada orang lelaki, daripada dulu saya tegur, kenapalah Goma duduk belakang? Tadi dah cakap macam tu kan tu, dogi bapak dogi, duduklah depan, penuhkan depan, kenapa duduk belakang? Ada kamera, skrin tak ada pun. Duduk depan penuh depan kan. Akal nak balik copek pun duduklah depan kan. Tolong cek sikit jabatan mana yang gemar duduk belakang. Orang perempuan ni penuh depan dia kan, elok nampak. Kalau duduk penuh ni elok sikit ambil gambar kan. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, hari ini topik yang telah dipilih adalah budaya sabotaj dan tikam belakang. Kalau kita tengok hari ini, tuan-tuan dan sekalian, budaya-budaya ini sebenarnya ada pada semua tempat. Semua tempat, semua keadaan. Sebab dia bermula dengan hati. Dia tepuk air memercik diri, basahi tangan dan juga jubah, bersihkan hati dari dengki agar jauh diri dari musibah.
Tanduk badak bernama Cula. Jika tertanduk sangatlah lara. Hasad dengki sifat tercela. Buangkanlah dan jauhi segera. Bersama menaiki rakit, rakit menuju di rawa-rawa. Hasad dengki itu penyakit, ubatilah dengan iman dan takwa. Tuan besar duduk bersila, duduk sendiri menghadap jendela. Hasad dengki perbuatan cela, orang senang hatinya murka. Maknanya dalam perasaan sabotaj, tikam belakang, berpunca daripada satu perkataan dengki, yang mana dia tak boleh tengok orang senang. Dia tengok orang senang, hati dia merana. Dia kalau boleh, kalau orang tu merana, baru dia gembira. Dia tak boleh tengok orang lain senang, dia tak boleh tengok orang lain gembira, tak boleh tengok orang lain dapat kejayaan, tak boleh. Kalau tengok definisi sabotaj, sabotaj pertama, memusnahkan harta benda, musuh dan lain-lain semasa pertelingkahan, termasuklah politik. Politik ni tak semestinya politik jawatan-jawatan ni, jawatan-jawatan menteri apa semua, tak semestinya. Politik ni masuk kat dalam persatuan, termasuk kat dalam pertubuhan-pertubuhan, termasuk dalam organisasi, termasuk juga dalam organisasi keluarga. Itu juga berlaku. Kemudian keduanya, perbuatan menggagalkan sesuatu usaha dan sebagainya, yakni perbuatan khianat. Maknanya dia akan buat sesuatu supaya benda tu tak berjaya. Kemudian tikam belakang pula bermaksud orang yang membelot, orang yang mengkhianat. Maknanya dah berjanji nak buat macam-macam ni sama-sama, tapi di akhirnya dia beralih arah. Itu maknanya tikam belakang. Jadi kalau kita tengok hari ni, macam saya sebut tadi, ini semua berpunca daripada perasaan. Dalam hidup kita ni, tuan-tuan dan puan sekalian, dalam hidup kita ni, dunia ni sementara je sifatnya. Apatah lagi yang ada dalam dunia, lebih lagi sementara. Jangan cakap organisasi ni organisasi kerja saja, tak semestinya mesti politik. Apa juga keadaan saya kata tadi, boleh berlaku apa yang disebut sebagai sabotaj dan tikam belakang. Contohlah dalam penceramah, ada juga ceramah, ada juga. Ada setengah tu penceramah ni, adalah beberapa orang penceramah, termasuklah saya pun kadang-kadang kan. Program tu dah diatur. Program tu dah diatur. Contohnya pagi ni nak ada program. Tiba-tiba adalah seorang ni, dia minat penceramah lain, dia tak minat penceramah ni, dia boleh minat pula yang lain, tak suka. Jadi dia kalau boleh tu, dia akan cari jalan macam mana nak menggagalkan program ni. Dia carilah alasan macam ni, buat surat layang, buat surat ni, buat komplain sana sini dan sebagainya. Dan akhirnya tu yang berlaku, kadang-kadang ada setengah penceramah dah sampai dah ke tempat program, tiba-tiba dapat perkhabaran program dibatalkan. Ada, baru-baru ni pun ada berlaku, saya tak nak sebut siapalah, tapi ada berlaku. Kadang-kadang ada macam-macam fitnah, macam-macam tomahan, ada macam-macam. Kita dalam bekerja sebagai penjawat awam kan, orang cari salah kita. Contohnya, dia bekerja kan, tapi dia nampak kita balik kerja dalam pukul 5.30, pukul 6, kita buat family pergi beli belah dekat pasar raya. Pergi beli belah kat pasar raya, pakai baju batik. Hari ni kan naik Khamis, pakai baju batik, pergi dengan family, name tag pun tak buka lagi, tengah tolak turun lagi. Ada orang curi ambil gambar. Dia kata, tengoklah tu, waktu pejabat pegawai ni pergi ke pasar raya bersama dengan isterinya. Wah, dia pergi petang. Nampak tak? Tapi sebabkan orang ni, dia nak jatuhkan sahabat dia ni, dia buat macam-macam cara. Lepas tu dicari salah. Itu sebab saya selalu sebut dalam satu kata-kata tu, segomok-gomok ikan tentu ada tulang, sekuih-kuih ikan tentu ada isi, sebaik-baik manusia tentu ada kelemahan, seburuk-buruk manusia tentu ada kebaikan. Maka kalau kita pilih nak cari keburukan, jangan risau, mesti jumpa. Jadi pilih, nak pilih kebaikan ataupun keburukan. Dan Nabi pun pesan, dalam Quran pun beritahu, kalau kita buka aib orang lain, Allah akan buka aib kita.
Tapi kalau kita sembunyikan aib orang lain, Tuhan akan sembunyikan aib kita. Dan barang siapa yang buka aib orang lain, Allah akan buka aibnya walaupun dia berada di dalam rumahnya. Hadis ni dulu kita macam mana lah maksud dia buka aib dia walaupun dia berada dalam rumah. Rupanya zaman ni pun kita faham, media sosial. Duduk dalam rumah pun terbongkar juga macam-macam cerita. Ya? Hari ni memang macam tu. Manusia ni macam-macam. Tu kata rambut sama hitam. Betul? Mana betul? Rambut pun dah tak sama hitam lah. Perang-perang rambut sekarang. Kan ada yang merah, ada yang kuning, yang belang-belang pun ada, kan? Tapi hati tu, hati tak sama. Yang ni yang penting sekarang ni dalam mendidik hati kita. Kita rasa bengang kadang tengok orang lain. Apa sebab? Ada masalah dalam hati kita. Nak kena didik hati kita. Itu sebab bila tanya apa maksud dengki, ada orang cakap dengki ni iri hati, tak puas hati. Sebenarnya kalau kita faham maksud dengki yang sebenar, insya-Allah kita tak nak dengki dengan orang lain. Dengki samalah artinya seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain. Itu dengki. Saya ulang balik. Dengki samalah artinya seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain. Dalam ramai-ramai orang, Tuhan pilih dia seorang naik pangkat. Bayangkan kalau Tuhan pilih semua orang naik pangkat, siapa nak kerja bawah? Semua orang jadi pengarah, kan susah. Kan? Dengan ini saya umumkan, semua yang hadir hari ini dia naikkan pangkat sebagai pengarah dengan grade minimum 54. Berkuat kuasa mulai sekarang, tak pening balik. Kan? Habis semua 54, keluar dah lain macam dah, semua tanya driver nak driver semua keluar tanya mana kereta saya, mana kereta rasmi, tak ada. Semua Tuhan dah tentukan. Ingat pernah Nabi sebut Jibril bagi tahu dekat Nabi kita, dia kata hiduplah sesuka hati kamu kerana sampai masanya kamu akan mati. Sayangilah, cintailah sesiapa saja sesuka hati kamu kerana sampai masanya kamu akan berpisah dengannya. Perbuatlah sesuka hati kamu kerana sampai masanya kamu akan dibalas atas setiap perbuatan kamu. Dan disebutkan kemuliaan seorang manusia itu terletak kepada bangunnya di waktu malam untuk beribadah pada Allah, dan kekuatan seorang manusia itu terletak kepada ketidakbergantungannya kepada manusia. Maknanya yang jadi masalah kat kita sekarang ni terlampau bergantung pada manusia lain untuk mencapai sesuatu. Jadi bila dah bergantung orang lain dia tak dapat, kita nampak orang lain dapat, kita sanggup buat apa juga, yang penting orang tu jatuh puas hati. Sama-sama tak dapat puas hati. Itulah yang berlaku pada negara kita hari ini. Saling jatuh menjatuhkan, tak kisah, lantaklah. Walaupun akhirnya yang menjadi korban adalah kita sendiri. Masyarakat dengan masyarakat, pemimpin dengan pemimpin. Kadang-kadang kita nampaklah, ini bukan cerita politik lah, tapi kadang bila saling jatuh menjatuhkan tu budayanya jadi tak sihat. Kita jadi tak seronok, keadaan jadi tak stabil kadang-kadang, menyebabkan negara kita Malaysia diiktiraf sebagai negara yang paling rajin sekali pilihan raya. Kejap-kejap pilihan raya, kejap-kejap pilihan raya, tak hilang lagi ni dakwah hitam ni lah, undi lagi. Tahun depan Sabah nak undi balik, kan? Tak lama lepas tu dah Sarawak undi balik. Lepas tu 5 negeri yang dulu, yang sebelum yang 5 negeri itu pilihan raya, dah undi balik. Macam tu lah, tak ada kerja lain. Kita memang mengisi masa lapang dengan mengundi, itu salah tu. Itulah contoh, kan? Tak nak bagi faham lah. Saya bukan cerita parti mana-mana, tak ada. Tapi maksudnya apa puncanya? Ketidakstabilan, kan? Jadi benda tu akan efek lah semua. Dia akan efek, membawa kesan kepada yang lain. Tapi kalau kita tengok, maka hari ni kalau kita lah, contoh kalau kita dapat satu kejayaan, kan? Contoh naik pangkat, ataupun anak dapat keputusan yang bagus dalam peperiksaan, anak dapat masuk universiti, kita sudah tentulah jadi manusia yang paling gembira sekali dalam dunia ini. Tetapi kita akan terganggu perasaan kegembiraan itu kalau ada orang yang mempertikaikan. Dia naik pangkat sebab dah dijilatnya pengetuk yang dipetua tu.
Dia bodek je bos tu hari-hari, takkan tak naik pangkat. Terasa hati kita. Sedangkan ni kita rasa kita usaha dah. Anak dia dapat semua A, kau tak tahu ke dia baik dengan menteri tu? Semua adjust tu. Dia kata adjust, kecil hati. Dia tak tahu kesusahan, kepayahan kita nak capai satu stage ni. Bukan senang. Jadi ini adalah cabaran dalam kehidupan kita. Kan? Jadi kalau kita tengok, dengki ni perlu dibuang jauh-jauh. 3 perasaan yang kena buang dalam hati kita. Pertama, buang tamak. Buang tamak. Ingat orang lelaki. Buang tamak, kongsi tak apa. Ingat orang perempuan. Buang tamak, kongsi tak apa. Faham? Jadi tu kena faham. Orang lelaki ingat, jangan tamak. Orang perempuan ingat, jangan tamak, kongsi tak apa. Duduk 3 kali dah kulang. Faham tak? Faham ya? Jadi tak, manusia ni memang macam tu. Manusia memang macam tu. Dia boleh buang benda-benda lain. Dia mungkin tak isap dadah, dia mungkin tak minum arak, dia mungkin tak bunuh orang, dia mungkin tak berjudi. Tapi ada satu benda yang dia tak boleh buang, sangka buruk. Sebut jangan tamak, kongsi tak apa, mula fikir benda lain. Sedangkan saya tak fikir apa pun. Jangan tamak, kongsi tak apa. Maksud perkongsian ini adalah kongsi benda-benda baik. Perkongsian maklumat, perkongsian program hari ni, bagi tahu semua, jom kita pergi ke Dewan dekat Majlis Pemenang Sungai Petani, ada program ceramah hari ni, jom datang ramai-ramai. Kongsi maklumat, kongsi hari ni antara yang dikongsikan oleh Syamsul Debat adalah ini. Kongsi, itu maksud saya. Orang lelaki dia muka tak berubah pun, relax je. Orang perempuan, saya tarik muka, saya angkat kening, siap. Macam tu lagi kan. Kongsi yang baik-baik. Yang kedua, buang perasaan sombong. Buang perasaan sombong. Jangan kita sombong. Tak ada benda pun nak kita sombongkan dalam dunia ni. Benda ni sifatnya sementara. Hari ni kan kita nampak baju batik, lawa betul baju batik kan. Aku rasa ni baju batik aku paling mahal sekali. Dry cleaning tak main lah, baju batik-batik ke jalan ni tak main lah gitu kan. Contoh kan, lepas 4-5 tahun dah tak boleh pakai kan. Sama ada badan dia berubah saiz, ataupun mungkin fashion tu dah tak sesuai dengan fashion semasa kan. Dulu ingat pattern baju batik tu yang ada line sini ada. Kemudian batik Jawa dulu tak popular, sekarang dah mula popular balik kan. Tapi dia ikut zaman kan? Sampai masa nak sombong dengan apa. Kereta baru berapa lama rasa baru. Motosikal baru berapa lama, 2 minggu boring dah. Kereta baru, bayaran kali pertama boring dah. Kereta baru sampai 3 biji rumah, gila kereta banyak rumah dia kereta. Rotek mati baru tahu apa maksud kereta. Serentak pula tu. Serentak mati 3-3. Nak belagak dengan apa? Ni Majlis Pemandangan Sungai Petani bukan asing dekat saya. Berapa kali kita mesyuarat bersama, bincang tentang enactment undang-undang, peraturan undang-undang kecil. Saya datang sini, dulu kita pernah bincang. So saya dulu siapa? Pengarah undang-undang dan penguasaan sementara sampai masa pencen. Ada kad pesara tunjuk dekat hotel Park Avenue, dapat 10% diskaun. Nak belagak dengan apa? Kad pesara. Sampai masa kad pesara tu laku bila? Setakat kau hidup aja, mati nanti tak laku dah. Anak pula nak pakai kad pencen tu tak boleh. Sampai masa jadi pelakon. Jangan lupa dulu pelakon tu hebat betul. Pelakon tu sampai masa pelakon jadi tukang kebun. Dulu hero. Yang seorang tu jadi heroin, tiba-tiba sekarang ni jadi apa? Pelakon, jadi bibi. Saya cakap Indon ni. Nak cakap apa? Kan? Penyanyi tu mungkin main hebat lagi dulu. Gila, orang puja dia, malah lari nak ambil gambar dengan dia. Sekarang orang peduli pun tak dengan penyanyi tu. Ambil gambar dengan penceramah. Sekarang contoh, betul penceramah nak belagak tak sampai masa habis nama Samsul Debat pun tak ada. Tiba ada Samsul Debat, Samsul Debit, Samsul Debu.
Samsul Debor semua ada. Macam-macam kan. So, nak belagak dengan apa? Penyanyi ni boleh belagak. Sudah sampai masa nak nyanyi lagu sendiri pun tak nyawa. Tak boleh nyanyi lah lagu. Tarik tinggi sangat pun tak boleh. Nak belagak dengan apa? Tu salah sombong. Tu salah sombong hidup dia kan. Hebat mana pun manusia, dia tetap perlukan orang lain. Tukang gunting tak boleh gunting rambut sendiri. Setakat yang dia nampak boleh lah. Yang dia tak nampak belakang-belakang. Pakar bedah tak boleh bedah diri sendiri. Pernah tengok pakar bedah diri sendiri. Doktor gigi pun tak boleh copot gigi sendiri. Melainkan kes-kes terpencil Mr. Bean. Itu pun tak boleh buat kira. Tak boleh buat kira kan, Mr. Bean tu kan? Jangankan hidup kita ni tak boleh hidup sendiri, mati pun tak mandi sendiri. Ada orang mati mandi sendiri, bak seni gayung, lari orang kampung. Aku tu kau tak rasa susah lah. Kau kapan gaji aku tu, pandailah aku guling-guling masuk kubur sendiri. Jangan nak bohong lah. Tak ada. Kena orang bawa dia. Waktu dah mati tu, waktu mandi tu, terbalik ke macam ni, terbalik. Pusing sini, pusing. Tekan biar keluar najis dia yang tak akhir tu. Keluar tak berhenti. Tolonglah mak ya, tolonglah cik ya. Macam tu lah tekan mandi tu. Berbual dengan jenazah tu. Tolong ya, Allahu Akbar. Macam tu ha. Sabun tuangkan air, siram air, macam tu. Tak boleh buat apa dah. Ada yang tersedak tak? Slow sikit. Lagi dah ada. Dah tak boleh buat apa. Tak boleh buat apa. Jangan kata sombong. Itu sebabnya Iskandar Zulkarnain dia kata, kalau aku mati besok jangan lupa buat 3 perkara. Dia kata, jangan lupa buat 3 perkara. Pertama, yang usung jenazah aku pastikan tabib yang hebat-hebat. Tabib ni doktor lah. Kemudian waktu usung jenazah aku, kau taburkan segala harta kekayaan aku. Dan yang ketiga, waktu kau usung jenazah aku tu, kau pastikan tangan aku tu terkulai biar semua orang nampak. Jadi tentera dia tanya, kenapa kau nak buat macam tu? Pertama, aku nak beritahu tabib-tabib yang handal usung jenazah aku tu, nak beritahu kat semua, hebat mana pun tabib tu, hebat mana pun doktor tu, dia tak akan dapat menghalang kematian daripada berlaku. Kedua, taburkan segala harta kekayaan sepanjang perjalanan pergi ke kubur, sebab kau akan nampak nanti semua berebut ambil harta tu tanpa kau mampu buat apa-apa. Sebab macam mana kaya sekalipun, macam mana kau berharta sekalipun, harta tu tak bawa masuk dalam kubur. Tak ada orang kutip masuk dalam kubur sekali, tak ada. Dan yang ketiga, nak tunjuk tangan terkulai itu sebab nak bagi tahu dekat semua, macam mana kamu lahir dulu tangan kosong, kamu mati pun tangan kosong. Dah tak ada apa dah. Sebab masa dah time, kata orang Sungai Petani. Masa dah time. Tangan terkulai layu di tasik madu Fauziah Latif. Nak cakap apa? Kan? Jadi nak sombong dengan apa? Kan? Dah meninggal dunia kat kubur, nama letak tu Allah Yarham dekat batu nisan. Allah Yarham. Tak ada pun sebut dekat situ. Yang teramat mulia Bab YB, Datuk Seri Tan Tun Tin, semua keluar. Allah Yarham. Itu nama depan dia. Allah Yarham dah. Lepas tu tak sebut dah. Kau ingat tak yang berbahagia Datuk Seri itu? Tak ada dah. Kau ingat tak arwah tu? Arwah ke tinggal? Tak ada lagi dah gelar-gelaran apa, timbalan pengarah, perancang panda dan desa. Tak ada dah. Arwah je. Alam penceramah tu lah yang tak ada. Arwah Samsul Debat tu. Nak cakap apa? Kan? Jadi jangan sombong. Lawa mana pun baju batik kita bang, tak bawa masuk dalam kubur. Saya mati besok pastikan saya pakai baju batik yang saya ceramah tu. Tak dapat, walaupun ada dalam permintaan, tak dapat kan. Kemudian yang ketiga ni, dengki. Buang dengki.
Kemudian orang yang sabotaj dan tikam belakang ni, yang keduanya, dia akan menganggap semua perkara tu persaingan. Orang naik pangkat, saya tak boleh jadi ni, macam mana dia boleh naik pangkat? Dia beli kereta baru, oi tak boleh jadi ni, aku pun kena beli kereta baru ni. Dia beli rumah, aku pun kena beli rumah. Dia beli kereta, dia beli Pekancil, aku beli Azia. Kemudian dia beli Myvi, dia pun beli apa? Dia pun beli Alza. Orang tu beli Alza, dia beli Coaster, bas kecil tu. Kawan tu beli pula Bike Express, melawan dia. Dia beli Bike Express 2 tingkat. Tak puas hati, dia beli bulldozer. La ilaha illallah. Sampai ke mana kau nak melawan tu? Sudahnya dicuri lori bomba. Contoh, ada dia utang bomba kan? Semua yang penting lawan. Tak boleh jadi ni, tak boleh jadi. Kawan tu tudung bawal, dia pakai tudung siakap. Kawan tu pakai songkok ni, dia pun pakai songkok ni. Ada je, yang penting lawan, mesti lawan dia. Nak tunjuk siapa lagi hebat. Masalah ni. Dia menganggap semua persaingan. Kemudian jangan kita anggap dengan kita buat benda-benda macam ni boleh bilas dosa kita tu dengan ibadah. Dia kata apalah, lepas tu boleh semayang, bajet baik, belum doa, bajet baik. Ingat, dosa kita mengkhianat, dosa kita sabotaj orang, menzalimi orang, menganiaya orang, tak akan selesai selagi kita tidak mendapat kemaafan daripada orang yang kita aniayai. Sebab Nabi sebut, tahukah kamu siapakah orang yang muflis itu? Siapakah orang yang muflis itu? Oh, sudah tentulah orang yang tidak ada dinar, tidak ada dirham, tidak ada emas perak, ya Rasulullah. Nabi kata bukan. Tapi orang yang muflis itu orang yang datang pada hari akhirat membawa amal ibadah solat puasanya, tetapi dimufliskan disebabkan oleh tindakan menganiaya orang, ambil hak orang dan sebagainya. Dia datang ke majlis pemenang Sungai Petani nak bayar bil cukai taksiran. Kebetulan ini adalah bulan-bulan kritikal. Ramai orang berebut nak pergi bayar cukai hujung tahun. Sampai dekat kaunter, nombor giliran 1 3 3 1, kaunter 5. Nombor yang kita tekan sekarang nombor apa? 3005. 3005. Nombor sekarang 1331. Gila betul. Ramai ni nak tunggu. Maka dia pun pandang satu kaunter ternampak daripada kaunter 3. Orang kampung dia sama kok diam. Dia pandang, dia kata, yang dekat kaunter siap. Dia pun datang bawa bil. Ada apa? Bayar cukai. Dia pun tolonglah bayar settle, bagi resit. Dia pun balik dengan senang hati. Bila keluar tu siap pandang orang lain. Orang lain tengah tunggu lama, muka bengang aja. Maka kalau orang yang menunggu tadi tidak redha, akhirat besok dia tuntut hak. Ramai yang nampak benda macam tak ada apa-apa kan. Pakailah kabel hidup kau. Ada satu lagi kabel apa? Minta kerja. Kabel walaupun pakai kabel, minta kerja. Kita di pihak majlis, kita di pihak pentadbiran, human resource, kalau memang layak, kita boleh ambil dia dengan satu cara, iaitu suruh dia lalui semua prosesnya dulu. Layak ke tak layak? Macam mana orang lain melalui proses tu, dia pun kena lalui proses tu. Jangan skip. Kalau tidak, kita yang terlibat dalam jalan tu, kita sama-sama subahat sama. Ya, memanglah betul ada surat daripada Menteri Besar, surat daripada Exco, Wakil Rakyat, sila pertimbangkan permohonan ni nak minta jawatan apa? Pembantu takbir perkeranian operasi N19. Pakai kabel kan, tak apalah, minta surat sokongan. Sila pertimbangkan. Dia bukan kata sila ambil, tak payah interview, tu tak boleh.
Sila pertimbangkan. Saya masa kerja di Majlis Pembenaran Seremban dan kerja di Majlis Pembenaran Nilai, semua jawatan termasuk pengarah undang, termasuk jawatan akauntan, termasuk jawatan pembantu takbir, termasuk jawatan PA, termasuk jawatan buruh, semua kena lagi 2 round kat Stadium Parut. Lagi. Sebab apa kena suruh lagi? Sebab kalau dia orang ni kita pilih dalam yang mohon, jawatan kosong 2, yang minta 5,000 orang, kelayakan minimum SPM, tapi yang minta ada degree, ada master, tak kisah, tapi semua layak. Tapi kita buat apa? Kadang-kadang kita tak buat pun benda-benda macam ni. Kita buat apa? Kita tapih yang ni lah, yang ni lah, yang ni lah. Kita ambil 30 je untuk interview daripada 5,000. Yang tak dipanggil kata apa? Dah ada orang dalam tu. Mesti dah ada orang dalam. Mereka memang keputusan dia Semambangan betul tak salah ambil. Maksud saya tadi, ambil semua yang layak tadi, yang layak suruh dia lagi 2 round dekat stadium. Pergi kat stadium ke, pergi lagi kat padang majlis ke, lagi 2 round, 3 round, 4 round lagi. Siap ambulans tepi tu. Yang seorang tu lagi round pertama, orang kedua dia sendiri masuk ambulans. Tak tahan, hospital. Sebab apa saya suruh lagi tu? Sebab kebanyakan, tanyalah semua pejabat-pejabat, kebanyakan hari ni pekerja-pekerja yang berusia 25 tahun ke 35 tahun, statistiknya itulah golongan yang paling tinggi sekali baru kerja, baru setahun 2 tahun kerja, kejap-kejap MC, kejap-kejap tak sihat, kejap-kejap ini. Itulah golongan. Bukannya golongan yang 40 tahun ke atas, tak. Itu sebab kita suruh dia lagi tengok X-ray dia sihat, X-ray sihat, tak ada apa-apa, tiba-tiba jantung berlubang, tiba-tiba dah bekerja, buah pinggang beralih, siku tak betul tempat, macam lah kan, batuk kering, batuk separuh kering, batuk kulit tiaw, basah sikit kan, macam-macam masalah. Allah Akbar. Dulu rasa kerja tengok okey je kan, nak jadi pekerja berdedikasi. Bila interview saya sanggup, kerja teruk pun sanggup. Saya akan tunjukkan komitmen saya. Sekali dengan ceramah duduk belakang ni, contoh. Tak faham nantak kau lah. Itu lah. Tak, ni cerita betul. Itu yang saya dulu masa kerja dulu kita buat lari. Bukan puasa je kena lari, semua kena lari. Jadi masa tu baru tahu dia fit tak bekerja. Akhirnya lepas pada tu dah lari tu, ujian bertulis pula. Bila yang bertulis tak lepas, kita ambil yang 30 terbaik untuk interview. Jadi tak adalah dia cakap ada kabel. Walaupun ada kabel, kita dah masukkan dalam senarai untuk cuba. Tapi dah dia tak layak, takkan nak ambil juga. Kalau tak layak ambil juga, ini yang kata tadi ambil hak orang lain. Tu cerita dia. Nampak Itu kena faham. Anggap semua persaingan. Kemudian mahir berlakon. Orang yang sabotaj di belakang itu pelakon terbaik, lebih baik daripada pelakon melastik ke hatimu. Lebih baik daripada pelakon perempuan itu. Terkejut tengok pelakon-pelakon ni kan. Terkejut tengok dalam drama Suci Murni. Dekat luar tiba-tiba lain macam fashion, baju tak cukup kain, bahal dia ni. Tu pelakon, dia pelakon. Depan kita baik. Lah kesiannya kau kenapa weh? Lah, iya. Pelakon terbaik. Kita kena buang, kita kena turun pangkat. Dia yang pertama sedih. Kau kenapa weh? Kau kena turun pangkat. Astagfirullahaladzim, siapa yang tergamak buat benda ni? Wah, dia yang mengadu tadi. Jangan main-main. Dia dah dengar-dengar daripada bahagian HR yang kawan tu akan naik pangkat. Dah dengar-dengar. Dengar-dengarnya dia naik pangkat ni. Dia sanggup buat appointment nak jumpa bos pagi tu sebelum surat keluar. Mesti jumpa. Bos, saya ni bukan apalah, saya ni ambil berat tentang kerja kita semualah. Sebenarnya ni tak tahulah bos, saya dengar-dengar lah. Saya dah dengar si
Amira tu bukan nama sebenar. Adakah Amira ni? Mana Amira? Amira dah keras nampak, saya tak nak mengaku Amira. Saya dengar Amira bakal naik pangkat. Yang bos tak nak cakap. Tak tahulah kenapa. Itulah bos saya bukan apa. Saya sebenarnya kesian kat bos. Dah kesian kat bos pula. Kenapa? Kalau bukan Amira tak apalah. Tapi kalau Amira, bos, saya nak beritahu ni rahsia kita je lah. Amira tak pernah sehari pun dalam waktu bekerja kat pejabat ni, tak pernah sehari pun dia tak kutuk bos. Ada je benda dia kutuk bos. Saya ni puas menahan sabar bos. Tu sebab saya rasa kalau dia, saya rasa tak sesuai. Ini pandangan saya lah. Ini pandangan saya. Si bos, dia kutuk apa? Oh, bos tanya pula. Macam-macam lah. Dia kata bos pendek lah, gemuk lah. Minta maaf bos, bukan saya tak boleh pakai, mati lagi baik. Menyusahkan orang, Fir'aun. Semua dia tambah-tambah. Tapi Amira tak macam tu. Ni contoh aja ya. Lepas tu tiba-tiba tak jadi naik pangkat. Lepas tu dia dah dengar-dengar, sedih hati dia. Dia nentang, betul aku dengar kau tak naik pangkat, tak jadi naik pangkat. Sana tak tahulah siapa ngadu. Dia orang ni memang tak senang tengok orang lah. Wah, dia yang buat tu. Itulah dia perangai orang mahir berlakon. Konon dia yang paling ni. Tapi lelaki terpaksa dengan isteri dia kena buat macam tu. Sebab orang lelaki ni dia kadang dia kurang perasaan berbanding perempuan. Orang perempuan dia pandai. Kalau lelaki balik, abang penat ni, tengok abang pun Allah. Tak apalah bang, kalau penat tak apalah. Kenapa? Tak adalah, baru ingat nak ajak keluar malam ni. Abang penat tak apalah. Pandai dia tahu. Kalau setakat nak keluar makan, tak apalah, kejap. Betul ke ni bang? Tapi tak nak susahkan abang. Sudahlah kau. Tu orang perempuan dia pandai macam tu. Orang lelaki dia tentu, kenapa ni? Sakit, makan ubat. Macam tu lah. Orang lelaki kena pandai juga. Kena pandai juga benda tu. Berlakon sikit. Ya Allah, ya ke sakit? Nak mati sangat dah ke? Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Tak, dia ambil berat. Ambil berat. Kan? Jadi kalau kita tengok, kita ni, agama kita tak ada agama yang mengajar pada benda-benda buruk, tapi kebanyakan agama mengajar kehidupan yang harmoni dengan gaya hidup saling mesra sesama kita, dan pengajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai contohnya tidak lain menokong keharmonian dan kesejahteraan. Dan kalau kita tengok apa yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini, menayangkan babak kehidupan yang ekstrim sehingga mengharu-birukan. Sebab sekarang ni yang jadi masalah sabotaj tikar belakang ni, salah satunya adalah teknologi semasa, media sosial. Itu sebab kadang-kadang kita tengok kan, saya beritahu lah, bukan semua perkara tuan-tuan dan puan-puan sekalian perlu kongsi dekat dalam media sosial. Saya pesan sangat-sangat. Kalau saya cakap ni memang ramai perempuan terutamanya tak setuju. Kadang-kadang orang lelaki ni dia kurang. Ada jugalah orang lelaki ada jenis yang gila publicity. Jadi semua benda nak share dengan orang. Semua benda nak share dengan orang. Kan? Share dia pergi bercuti kat mana masa Deepavali baru ni. Kan? Share dia berhenti kat tepi jalan kat mana. Berhenti dekat signboard tu ambil gambar. Kononnya dia sampai kat situ. Kan? Pegang tangan dekat handbrake. Kaulah segalanya. Siap ada lagu Redha itu. Ya dengan. Lepas tu gambar macam ni, gambar tengah. Redha itu. Cik kan. Ada ayat tu, redha itu adalah ni. Redha bukan satu perkara yang mudah, tapi perlahan-lahanlah sehingga timbulnya kesabaran. Orang yang bersabar itu cerita kan. Setakat share-share nasihat tak apa, kadang menunjukkan kebahagiaan kan? Bergambar suami isteri belakang. Nampak tak? Dia kata
Bahagia itu bukannya saling berpandangan, tetapi saling sama-sama berpandangan ke arah yang sama, sambil tangannya dipimpin bersama. Meleleh macam yang kita tak sedar, kita publikkan. Contohnya, yang baca tu bukan semua orang tengah bahagia. Kawan tu baru je keluar daripada mahkamah syariah slot yang pertama pagi tadi, telah dimuktamadkan perceraian dan tak gunanya jantan mati, lebih baik mampulah kau. Dia marah lelaki tu kan. Sekali dia buka media sosial, nampak benda tu, kawan dia share, lantaklah kau, bercerailah kau. Tengok mulut dia, bercerailah kau. Doa-doa macam tu yang kita tak nak. Nampak tak? Itu namanya penyakit ain. Mata ni tak boleh tengok. Itu sebab Nabi ajar. Contoh paling senang paling senang. Nabi ajar kita, kalau kita bawa balik makanan, jangan tunjuk pada jiran sebelah, melainkan kita nak kongsi dengan dia. Itu Nabi ajar. Contoh, bawa balik makanan ayam goreng yang segera tu, yang ada orang tua rambut putih pakai cermin mata yang warna merah. Saya tak nak sebut je nama dia apa, sebab dia tak taja ceramah kita hari ni. Kita bawa plastik tu, orang tengok jalur dia tu pun orang tahu. Ini orang tahu. Jadi kalau kita tak nak bagi orang sebelah, sorok kan. Termasuklah bawa plastik hitam. Bawa lah plastik, ataupun sekarang akan ada sekarang ni beg apa? Beg yang kita bawa pergi pasar raya tu, masuk dalam tu supaya orang tak nampak ada apa dalam tu. Nampak? Malahan sampai satu tahap Nabi kata, kalau kamu bawa balik buah-buahan, jangan kamu benarkan anak-anak kamu makan di hadapan rumah, kerana bimbang anak-anak jiran nampak menangis, inginkan buah yang sama. Sampai macam tu sekali Nabi ajar. Tiba-tiba kau share gambar makanan kau masukkan dekat dalam Facebook, kau masukkan dalam media sosial. Alhamdulillah, kau ada. Kau ada, tanya soal. Wang asam betul. Char kway teow telok basuh. Tak tahu siapa basuh pun tak tahu. Kan? Alah-alah sekali. Rupa-rupanya telur tu, kulit telur tu dibasuh. Saya makan kat Sungai Dua tu, char kway teow telok basuh. 2-3 bulan datang tu, char kway teow telok dibasuh. Dibasuh pula telur tu. Itu sampai kat kedai mamak kat Seremban tu, saya tanya mamak, "Mamak, ni telur basuh tak?" "Saya sudah mandi pagi tadi." Salah faham dia. Tak betul. Makanan tu jangan share-share, melainkan ada satu keadaan, ada orang nampak Samsul Debat, alah dia pun tunjuk. Saya tunjuk sebab nak promote kedai tu. Jam tu tak apa. Contoh kita cakap, makan dekat sini memang best, tuan-tuan Ramadan datang kedai ni, jom kita support orang Melayu kita berniaga, mari kita support orang kita berniaga, jom datang ramai-ramai. Kesian kedai tu tak ada orang. Tu yang buat promosi macam tu, bantu dia. Dan kebanyakan yang saya tolong tu bukan bayar pun, dah dia bagi saya makan. Tapi kalau makan, sedap, terbaik, meninggal rasa sedapnya. Itu tak boleh. Tapi niat kita nak promo, nak bantu orang berniaga, buatlah, tak ada masalah. Sebab tempat tu mungkin kadang tersembunyi, orang tak tahu kat mana. Seorang pun tanyalah kat dalam tu, dekat mana tempat dia, kan? Contoh. Kemudian seandainya kita mampu membuang jauh faktor ini, insya-Allah suasana harmoni akan penuh ketenteraman akan dapat dijanakan. Faktor itu adalah apa yang patut kita buang? Dengki mendengki sesama sendiri, kena buang. Dengki mendengki sama sendiri, itu yang jadi tikar belakang, itu yang jadi sabotaj. Okey, itu yang Ustaz Said Abdul Kadir Al-Jufri, kenal tak Ustaz Said Abdul Kadir Al-Jufri? Ustaz Said Abdul Kadir Al-Jufri kata apa? Kalau dalam hati kita, kita nampak orang lain dapat kegembiraan, kita tak rasa apa-apa, maknanya dengki dah ada.
Sepatutnya bila orang dapatkan gembiraan, kita gembira sama, barulah betul. Yang tak betulnya pahal lah. Macam mana dia boleh dapat macam tu? Nampak kawan tu pakai tudung yang lawa sikit, mana dia dapat duit beli tudung tu? Tak puas hati je kan? Jangan. Kemudian dengki mendengki sesama sendiri yang banyak mengundang bencana hendaklah dijauhkan. Selagi mana ada sifat keji ini, selagi itulah hidup bermasyarakat yang bersatu padu tidak akan dapat direalisasikan. Selagi mana ada ni, takkan bahagia. Dalam keluarga, selagi mana ada dengki, dia takkan dapat kebahagiaannya. Kata baginda SAW, janganlah kamu dengki menengki, janganlah marah memarahi, janganlah tambah menambah pada jual beli, dan janganlah belakang membelakangi, serta janganlah mengumpul satu sama lain. Kamu semua adalah hamba Allah yang bersaudara. Jangan dengki menengki, jangan marah memarahi, jangan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan pernah menasihatkan anaknya membuang sifat dengki dalam hati. Muawiyah adalah salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang tidak asing lagi, iaitu sedia mengetahui betapa dahsyatnya impak dengki apabila ia sudah bersarang dalam hati seseorang. Pesannya kepada anaknya, wahai anakku, awasilah dirimu, lenyapkanlah rasa hasad dengki, sebab akibatnya akan membahayakan diri kamu secara nyata sebelum dinyatakan pada musuh-musuhmu. Kan? Maka sifat seorang ayah juga sebagai seorang ibu, kita kena didik anak-anak kita supaya jangan dengki. Ajar dia mengalah, ajar dia bertolak ansur, ajar dia merasa bersyukur. Kadang-kadang kita jadi tak syukur. Salah satu sebab kenapa manusia mendengki, salah satunya sebab tak ada rasa syukur. Tak syukur ke ni? Yalah. Syukur macam mana nak datang syukur? Syukur ni hilang disebabkan dua perkara. Pertama, sibuk tengok apa yang orang lain ada sampai terlupa apa yang kita ada. Yang kedua, sibuk melihat kelebihan orang lain sampai terlupa tengok ada orang yang lagi susah daripada kita, menyebabkan kita tidak bersyukur. Kalau kita tengok orang yang lagi teruk daripada kita, sudah tentu kita akan lebih bersyukur. Kan? Terapkanlah akhlak hati yang murni yang menjadi akar tunjang pendidikan dalam keluarga. Maka apa dilakukan oleh Khalifah Bani Umayyah yang pertama, iaitu Muawiyah, adalah satu teladan yang seharusnya kita contohi. Didik hati kita sendiri, disusuli mendidik anak, isteri dan ahli keluarga kita supaya tidak sesekali dengki mendengki antara satu sama lain. Imam Al-Ghazali turut menggariskan beberapa keburukan orang yang dengki mendengki sehingga membawa kepada sabotaj dan tikam belakang ni. Apa dia? Antaranya, suka pada permusuhan. Orang yang suka tikam belakang dan sabotaj orang ni, dia memang suka pada permusuhan. Tak apalah bergaduh, tak apalah, janji puas hati. Suka pada permusuhan, timbulnya dalam diri, aku lebih mulia daripada orang lain, aku lebih baik daripada orang, aku lebih bagus pada dia, aku lebih senior daripada dia, aku ni lebih cekap daripada dia. Kemudian perasaan takbur, kagum pada diri sendiri, sentiasa bimbang dan takut kedudukan atau pangkat kekuasaan, dan jiwanya diselaputi kekotoran. Itu sebabnya saya pernah sebut, kekayaan yang paling besar adalah akal, kemiskinan yang paling besar adalah bodoh, keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri, dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Saya ulang balik sebab ramai yang salin, saya ulang balik. Pertama, kekayaan yang paling besar adalah akal, kemiskinan yang paling besar adalah bodoh, keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri, dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Kekayaan paling besar tu faham, pasal bijak, bodoh, cerdik, ilmu, kan, tahu. Kedua, keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri, syok sendiri, dia rasa dia bagus, syok sendiri.
Kalau orang tu tak cantik, rasa diri dia tak cantik, orang tu cantik sebenarnya. Kalau orang tu cantik, rasa diri dia cantik, orang tu tak berapa cantik. Kalau orang tu cantik, dia rasa diri dia tak cantik, ya Allah cantiknya dia. Dan bayangkanlah orang yang dahlah tak cantik, rasa diri dia cantik, dia bayang tak betapa buruknya orang tu. Macam tu lah nak bagi faham. Dia menyanyi lagu kan, kau lah. Lepas tu cakap dengan orang, sedap tak suara aku? Lepas tu mengaku suara dia penyanyi nombor 1. Dia cakap dia lah yang paling hebat sekali. Dia tak sedar, saudara mara dia pun tak sanggup beli album dia. Kan? Dia boleh tanya dan tergamak tanya orang, sedap tak suara aku? Tergamak dia. Sampai kan adalah seorang artis tegur, cakap apa? Dia bercakap pun tak sedap, macam mana nak menyanyi sedap? Macam mana cakap tu? Saya tak cakap orang Malaysia ni, orang Zimbabwe ke Afrika, macam tu lah, bukan orang sini. Ada orang macam tu. Keburukan yang paling buruk, memang buruk betul, terpesona pada diri sendiri. Dan semua dia punya perbuatan adalah akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik termasuklah buang tamak, buang sombong, buang dengki tadi. Ya. Maka manusia apa dia berkatakan itu, Imam Ghazali, bahawa sifat dengki satu sifat amat keji, bukan saja merosakkan insan lain, tapi terbiasnya terkena pada diri sendiri. Dalam pada itu Abu Laits As-Samarkandi menghuraikan dalam satu wacana pengajiannya bahawa insan yang suka dengki itu akan ditimpa bencana semasa hidup di dunia lagi. Orang yang dengki ni balasan atas dunia lagi. Tu sebab kita tengok drama-drama Melayu, mesti sebelum habis episod dah kena ada orang jahat. Kan? Tapi drama ni drama lah, tapi realiti hidup pun macam tu. Kalau kita buat orang, jangan risau. Tu sebabnya dalam khutbah terakhir Nabi, Nabi pesan, seperti mana kamu tidak suka diri kamu disakiti, maka usahlah kamu menyakiti orang lain. Nabi dah pesan dah. Kan? Sebab kalau kita sakitkan hati orang, orang akan sakitkan hati kita. Kita buat baik dengan orang, orang akan buat baik dengan kita. Saya pernah buat satu program team building. Team building saya buat kan. Lepas tu saya panggil semua staff-staff yang mentadbiran ni, semua ada, okay? Semua saya bagi yang notepad yang kecil tu kan. Okey, sekarang ni semua orang ambil satu booklet notepad tu, tulis surat terima kasih. Maksudnya dekat dalam bilik ni dia tengok orang ni ada tak benda yang kita rasa nak cakap terima kasih kat dia setelah apa yang dia dah buat masa kita bekerja sama dengan dia. Dia pun tulis hantar kat orang ni, tulis hantar kat orang ni, tulis hantar ni. Saya bagi masa tu dah masa berapa lama? 15 minit. Semua tulis lah. Terima kasih sebab ni, terima kasih sebab ni, terima kasih sebab ni, bagi kat orang tu, bagi kat orang tu. Habis 15 minit, saya kata, siapa yang dapat 1, terima kasih. Siapa dapat 2, siapa dapat 3, siapa dapat 4. Paling banyak dapat 11 terima kasih masa tu. Dalam masa 15 minit. Siapa yang tak ada langsung? Ada 5-6 orang kat tangan, langsung tak ada. Dan saya minta orang yang ada ucapan terima kasih itu tolong baca. Dia pun baca. Terima kasih dulu Menteri tolong fotostatekan saya punya akaun ni. Terima kasih dulu kerana tolong uruskan urusan gaji saya. Terima kasih kerana dulu tolong uruskan ini. Terima kasih. Dan dia tak tergamak habis, menangis dia baca. Dia tak sangka benda kecil tu orang ingat. Dan bayangkanlah orang yang tadi langsung tak ada terima kasih tadi. Sebab salah seorang, ada seorang tu dia tak sedih sangat lah, sebab dia praktikal. Dia terpaksa join team building tu sebab dah tak ada orang. Jadi orang pun tak tahu nak terima kasih kat dia pun kan? Tapi betul lah, sebab benda tu nampak game tu simple, tapi sebenarnya baru kita faham, rupanya benda kecil. Bila orang sebut balik, ya Allah tak sangka pula. Terima kasih kerana dia tolong saya ni, kerana bila dia tolong uruskan tu, alhamdulillah hari tu saya sempat ziarah mak saya yang sakit tenat. Hari itu adalah hari terakhir mak saya. Ya Allah, kita tolong buat kerja dia je, kita ingat tak ada benda pun, dah biasa kita buat kerja untuk orang, cover orang lain ni macam tak datang aja. Tiba-tiba orang tu terima kasih pada dia, benda tu hari yang kita tolong tu besar betul maknanya. Itu saya kata tadi kan. Keharmonian hidup, keharmonian hidup hanya boleh dicapai tanpa dengki.
Kata Abu Hasan Samarkandi, manusia jenis pendengki, hatinya sentiasa resah gelisah, tak tentram. Dia juga sering dilanda musibah, namun musibah itu tidak memberikan pahala kepadanya di sisi Tuhan. Sebab mana ada musibah ni Tuhan bagi sebab nak mengajar dia. Allah murka dan mencela perbuatannya, dan dia juga tidak akan dikurniakan taufik oleh Allah. Maka kita perlu bersifat mulia, berakhlak mulia, saling bahu membahu, bantu membantu satu sama lain. Keutuhan jati masyarakat yang sebenar diwarnai watak ahli yang bersikap mementingkan orang lain daripada diri sendiri. Tu yang tahap persaudaraan ni ada dua. Yang pertamanya ithar, yang keduanya salamatus sadri. Apa maksud ithar? Mengutamakan kepentingan orang lain lebih daripada diri sendiri. Itu pertama. Boleh tak buat tu? Susah. Termasuk yang bercakap ni. Bukan kata orang lain, diri sendiri pun susah. Contohnya orang kalau datang minta tolong dengan kita, kita ada duit dalam beg kita, duit 50 ada 100, kemudian kita ada duit yang lain tu dalam berikat dah duit tu 1000. Orang tu nak pakai 500. Rasa-rasa ni kita bagi 100 ke ataupun kita bagi je buka getah yang 1000 tu bagi 500? Belum tentu lagi. Ramai orang akan bagi 100 yang tak berikat tu. Nah, ambil lah ni, ada 100, ambil lah. Makna kita tidak akan buat benda yang sampai menyusahkan diri kita sendiri. Itu level kita. Tapi kalau itu pun tak dicapai, ada satu level lagi, nama dia salamatus sadri, berlapang dada. Kadang-kadang dalam bab berlapang dada ni, jangan kawan-kawan dengan adik-beradik sendiri pun kadang tak dapat nak berlapang dada. Berebut harta benda sampai ke subuh bergaduh. Sebab harta benda yang ditinggalkan oleh Allah Yarham. Bergaduh, ya Allah Akbar. Pesal pula dia boleh dapat. Kenapa saya tak dapat apa-apa? Bergaduh. Tak dapat dia lapang dada. Sedangkan benda tu bukan dia nak sangat pun. Berebut nak rumah kampung. Wah, tak ada siapa nak duduk rumah tu pun. Tapi dia nak juga rumah tu. Walaupun dah bagi dekat abang sulung dia tadi. Sebab abang sulung memang duduk kampung. Dia tak, dia nak hak dia. Ada orang yang macam tu. Kan? Antara ajaran Rasulullah SAW yang mesti kita terapkan dalam kehidupan, sikap utamakan insan lain. Inilah kaedahnya yang akan dapat membuang rasa dengki di dalam hati. Antara titipan pengajaran yang diketengahkan oleh baginda yang membuatkan kita dan sentiasa relevan sepanjang masa ialah pesan Nabi. Apa dia? Barang siapa berpagi-pagi tidak mempedulikan urusan kaum muslimin, maka dia bukan dari golongan mereka, tidak dianggap sebagai orang Islam. Maknanya kalau dia bangun pagi-pagi itu, dia tidak memikirkan kepentingan orang lain, asyik fikir diri sendiri, maka dia bukan sebahagian daripada orang itu. Ya, hadis riwayat Al-Hakim. Dan peringatan baginda ini satu amaran keras sebenarnya, supaya tidak sesekali mementingkan diri sendiri, apatah lagi sabotaj, tikam belakang, khianat dan sebagainya. Sebaliknya, baginda mendidik kita supaya turut simpati terhadap saudara seagama dan sama manusia lain. Inilah keindahan yang ditonjolkan oleh Rasulullah SAW, yang selama ini memperakui umat dan selama memperakui cintakan baginda, sangat mengaibkan sekiranya sunnah baginda ini kita tidak lakukan, pengajarannya kita ketepikan. Sebaliknya kita hanya menuruti nafsu dan gejolak hati hingga tak ingat lagi etika kehidupan gaya Islam itu sendiri. Sebabkan yang penting dapat, yang penting dia jatuh, tak kira lah apa sekalipun. Sebenarnya itu sebab saya kata, kenapa kadang-kadang orang ni sanggup buat macam ni semua? Kerana kedudukan dunia, kerana harta, kerana duit, kerana nak kaya. Percaya cakap saya, barang siapa yang hidupnya meletak matlamat dalam hatinya hanya untuk kaya, sampai mati pun dia tidak akan dapat mencapai. Tetapi sebaliknya, dalam hidup kita ni kejarlah bahagia, kerana satu hari nanti kita akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harga. Akhirnya duduk macam ni kan, bukannya kaya, tapi duduk macam ni dapat tengok Samsul debat. Dia ambil gambar, kejap lagi dia selfie. Tadi ada yang selfie, ada yang dapat, ada yang tak dapat. Dah lambik benar, lombat benar kamera kau, tahu apa hal lah kan. Tah mana butang pun tak jumpa kan. Ya dah banyak bona kau sumbek gambar dalam tu yang hang lambik kamera kau tu. Semua bona, contoh lah kan. Tapi
Kadang-kadang bila kita dapat bergambar tu apa? Dia rasa kaya sangat dalam hati tu sebab dapat ambil gambar. Lepas tu kan dia buat frame tu. Yang seorang siap berbunga. Ada love tepi tu. Kan? Dia share dalam grup. Alhamdulillah dapat juga tengok Samsul debat depan-depan. Aku tak tahulah kalau tengok belakang macam mana. Dan memang tengok depan-depan kan. Alhamdulillah Pak tengok depan-depan. Masa tu komen dekat dalam grup WhatsApp dia, untunglah gambar buat kemas nak. Macam mana? Contoh kan. Jadi kadang benda tu satu kepuasan kan, satu kepuasan. Saya tak sempat rasa kan. Saya masa mula-mula naik jadi Samsul Debat tu macam cepat sangat. Masa saya naik tu, masa nama saya, masa baru-baru saya keluar TV tu, saya pergilah TV Hijrah sebab ada program pelancaran program TV Hijrah. Saya pergilah. Masa tu saya nampak Ustaz Don, saya nampak Dr. Muhaya. Hui saya kata. Tapi tak sempat saya tegur dia. Dia tegur saya dulu. Steady Ustaz. Patutnya aku steadykan kau, bukan kau steadykan aku, saya kata. Baru nak jumpa Dato' Mai langsung, ya Allah, sukanya family saya suka sangat tengok Ustaz. Macam terbalik aja. Kan? Macam mana? Macam tu lah. Jadi saya dah tengok Samsul Debat biasa je, sama je. Macam manusia biasa. Tapi orang tengok macam alien. Masa turun kereta tadi, yang seorang tu dah standby dah tepi kereta pegang phone. Tak turun-turun Samsul Debat dari kereta ni, cepat dah turun kat bawah ni. Aku nak, cermin saya tu gelap, tapi saya nampak orang kat luar tu buat apa. Itu belum cerita lagi. Ada sekali tu saya berhenti program mana tak dekat Pahang tu, Samsul Debat. Dia tak tahu Samsul Debat ada dalam kereta. Saya punya driver dah masuk dalam, dia pasang kamera, pasang apa semua, dia dah standby kat dalam. Yang seorang tu boleh dia duduk bersandar dekat kereta Samsul Debat ni, berborak sama dia beria. Samsul Debat ni jamaah. Dia cakap dengan kawan dia, daripada semat tu besar kereta ni, besar tu. Mana pergi Azia dia? Macam-macam dia katanya. Samsul Debat ni kalau tak betul-betul nampak belagak bantai aku lagi. Lepas tu nak keluar ke tidak, nak keluar ke tidak, tu belum cerita seorang lagi perempuan datang. Ni tak tergamak aku tengok. Siap tiup tu kan. Lepas tu bila saya turun Assalamualaikum, Ustaz ada dalam kan? Tak adalah, masa tu kat Pahang, lorak Pahang lah. Macam tu lah tuan. Tapi tak ada apa pun, tak ada apa. Tu saya kata tak ada benda nak disombongkan. Dia kata Samsul Debat kat luar muka tak senyum langsung. Bukan, habis kau nak aku macam ni? Jalan semua tempat ya. Pagi tadi saya makan dekat apa? Sarapan. Sarapan. Sedap lah, boleh tahan lah. Roti jala kan? Tak tentu arah ni bawa roti canai. Saya memang suka makan tempat macam tu. Dia macam tak ramai sangat, tak crowded sangat kan. Kalau crowded sangat kan tak boleh nak makan. Ada seorang tadi yang nak datang sini kat ni, datang tu duduk kat sebelah saya ni. Saya tahu apa hal dia ni. Ambil gambar habis boleh. Saya malas nak marah kan, sebab prosedurnya macam tu kot kat sini. Tak ada, saya okey je. Hari ni pun boleh, tak ada masalah. Gambar tegak RM10, gambar rebah RM25 masuk dalam tabung kesukan. Okey. Ramai yang ni saya dengar cikgu-cikgu pun ramai datang. Terima kasih banyak lah datang. Saya tahu bukan nak dengar ceramah sangat, saya tahu.
Kita ambil gambar tu kan, tak ada masalah, jangan risau. Okey, saya semalam di Setingile dijemput malam tadi Seremban. Kemudian malam tadi dah gerak, dah pergi Sungai Petani. Pagi ni selesai je terus pergi ke malam ni Tanah Merah, Kelantan. Esok pagi Gua Musa. Gua Musa Kuala Pilah. Macam tu lah hari-hari. Macam tu lah. Macam mana kan? Aku dengar lah masyuk pajak. Aku ni orang mengumpat pun aku dengar tau. Tak, saya kena cerita tu. Kenapa jadual Samsul Debat tu padat? Pertama, sebab tajuk Samsul Debat semua tajuk. Kebanyakan motivasi dia, integriti dia untuk budak sekolah pun dia, universiti pun dia, kemudian tata tertib pun dia, pasal penjawab awam pun dia, kemudian tentang komunikasi, kemudian kekeluargaan pun dia kan. Lepas tu itu pasal akta kerajaan tempatan pun dia minta saya explain, perlembagaan federal apa semua tu kena, federal constitution pun kena explain. Macam mana? Iya. Lepas tu bayaran pun kebanyakannya saya memang serah pada penganjur. Tak ada, saya okey je. Tapi mana dah setuju tu janganlah dikurangkan. Macam tu lah. Itu sebabnya. Dan sekarang ni kalau orang tanya saya hari ni, minta tarikh kosong, dia mungkin akan dapat, kemungkinan besar dia akan dapat bulan 6 tahun depan. Saya memang tak ada rest untuk tahun ni. Saya baru balik berumrah seminggu. Ni insya-Allah bulan 12 ni pergi lagi. Dan saya pergi pula dengan syarikat berbeza-beza. Kenapa? Sebab saya tak nak ada syarikat travel guna muka saya letak untuk tu. Okay, dia kata Samsul Debat pergi. Sebab saya tak pergi trip tu. Lepas tu orang dah sampai kan, oh minta maaf Samsul Debat sibuk dengan jadual dia tak dapat pergi. Itu sebab saya tak nak. Setiap kali saya pergi dengan syarikat berbeza yang confirm saya pergi tarikh tu. Macam tu saya. Bulan 2 tahun depan, siapa nak pergi dengan Samsul Debat bulan 2 tahun depan, Kapadokia, Turkiye. Bagi nama dekat kaunter tu nanti. Kenapa bulan 2? Sebab bulan 2 tu musim seleji. Musim salji. First time trip bawa Samsul Debat pergi ke sana. Sebab Samsul Debat tak nak pergi. Jadi saya nak cerita pun tak pandai. Pergi je lah. Kan? Balkan dah pergi dah. Balkan, Brunei, Kemboja, Korea. Bekah-kahak je kan. Pergi dah. Korea pergi dah. Indonesia pergi dah. Singapura pergi dah. Tapi ni Turki tak pernah pergi. Siapa yang nak join umrah memang pergi banyak kali lah kan. Tapi itulah dia. Tu saya kata tadi, saya kena, kalau saya tak buat macam ni, pagi tu penuh, pagi petang malam, orang lagi lambat dapat turn dia. Saya terpaksa buat macam tu. Tapi mulai tahun depan akan ada waktu cuti untuk saya. Sebab ramai yang tak tahu kan. Bulan lepas 6 ke 7 hari bulan macam tu saya collapse. First time Samsul Debat tumbang. Dia jaga kat hospital macam drama. Di manakah aku? Saya berada dekat KPJ section 20 Shah Alam. Langsung medical check up. First time dalam hidup saya medical check up. Saya takut kena cucuk. Akhirnya kena cucuk juga. Masuk drip, saya kuang air macam tu. Saya dah mula kontrol berat badan saya sebab saya dah tak tahan dalam TikTok tu. Kau crop, kau edit buat kau punya kau crop lagi, sudah tinggal muka aku bulat lepas tu. Lepas tu perut besar tembikai tu kau crop juga. Macam pun. Itu saya kontrol, dan saya kontrol makan, saya kontrol sugar, saya cut. Nasi apa semua kontrol sikit. Tu baru okey sikit lah. Kan ambil gambar tak adalah macam tu kan. Orang perempuan dia tak kita lelaki kena tahan nafas. Perempuan mana ada.
Lepas tu kau sini dia menyorok belakang kawan dia. Dah gemuk tu gemuk je lah, banyak cerita kau. Kan? Iya, ini bukan sabotaj, bukan. Kan? Kenapa aku tak tahu ke trik kau? Sini. Dia ambil separuh badan orang tu, keluar kepala sikit. Tu. Alah, nak impact nampak kurus. Apa hal? Abang kau tengok orang lelaki tu bahagia pakai batik macam ni, tersumbul butang tu. Okey, tu sebab orang lelaki ni dia ikhlas. Orang perempuan suka lelaki yang ikhlas. Ya, betul. Macam-macam. Dan begitu juga disebabkan ketidakpatuhan dalam menurut perintah dan anjuran Rasulullah SAW, maka kehidupan kita ini banyak dikocak-kacirkan dengan pelbagai fenomena sosial menduka citakan, perbalahan sesama sendiri, hidup berpuak-puak sampai ada yang sanggup membunuh. Inilah impaknya bila ajaran suci baginda SAW diketepikan dan dijunjung hanya nafsu dan kehidupan dunia semata-mata. Yakinlah bahawa ukhuwah ini mampu menjadi peneraju kerukunan hidup, sedangkan saling dengki-mendengki berbalah hanya mengundang keretakan ummah. Dan semoga hidup dan hari-hari mendatang sentiasa dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pertama, berhati-hatilah dengan sikap yang mencurigakan. Berwaspada adalah hikmah. Bersedia. Dalam hidup kita ni bersedia. Ada je orang keliling kita, bukan semua orang suka kat kita. Itu sebab saya kata tadi, jangan share semua benda dalam media sosial. Bukan semua orang suka kat kita. Maksudnya kita nak share pun, share benda-benda baik. Share benda-benda baik tak apa. Macam share, okey hari ni ada program majlis ilmu di sini-sini. Okey guys, ada karnival apa nama ni? Karnival apa? Karnival Sungai Petani, Kesukem. Karnival Kesukem, datang ramai-ramai, banyak booth yang dibuka, booth jualan. Datang lah. So benda-benda bagus. Sebab penyawat awam memang suka datang tempat macam ni, sebab biasanya makanan banyak. Kan? Dia bungkus. Ini maksud saya, kongsi tak apa, jangan tamak, beli kongsi. Itu maksud saya. Faham? Iya. Share maklumat yang baik, kan? Kemudian kita sepatutnya kalau dengar satu cerita, jangan terima. Ya ke, tak sangka dia macam tu. Ya ke weh? Hati-hati, buat analisa. Fikir elok, takkanlah dia macam tu. Yang aku kenal dia ni baik, yang aku tahu dia ni macam ni. Sangka baik. Kan? Mengambil sikap sabar, yakin satu hari kelak, kalaupunlah kita dilanda fitnah, kalaupun kita diburuk-burukkan oleh orang, yakin satu hari nanti kebenaran akan tersingkap juga. Yakin dengan kesabaran itu. Itu sebab sabar itu indah. Ada orang perempuan tu dah lama menanggung, Allah, suami dia sibuk sangat, Allah, kesana kemari, sibuk sangat ceramah, Allah, asyik kena tinggal aja, Allah. Tiba-tiba suaminya pencen, baru tahu abang tak ada ceramah ke? Kan? Baru dia tahu nikmat dia. Kesabaran itu sangat indah. Iya. Dah penat-penat kerja, tiba-tiba pencen. Berjalan ke sana kemari. Nikmat yang paling besar bila dah dekat pesara ni, apa dia? No more panjkan. Kalau tidak, dulu pagi-pagi dah stres. Allah, bodoh traffic light ni, cepatlah. Marah semua, tepi lah, nak kejar panjkan. Tapi bila dah pencen, dah tak penting lah panjkan. Tapi macam saya ni belum pencen sepenuhnya, kan? Saya kena buat kerja-kerja part time macam ni. Dah tak ada kerja, ceramah kan? Kenalah ikut masa yang ditetapkan. Tapi antaranya panjkan. Kalau tidak dulu kan kejap-kejap meeting, mesyuarat pengurusan, mesyuarat keselamatan, mesyuarat OAC, mesyuarat presenan, mesyuarat rancang mana ni, mesyuarat pelan, apa, JKPK, kewangan. Aduh, ada seminggu tu tak berapa mesyuarat dah. Tak ada allowance nak tu, kan? Ahli majlis ada allowance, kan? Kita mana ada allowance, pegawai datang aje lah, kan?
Tu je. Tapi banyaklah, semua benda ada hikmahan. Hikmahan. Yang penting kita syukur dengan apa yang kita ada, insya-Allah kita tak ada masalah dengan yang lain. 5 benda kena ada dalam hati kita. Sabar, syukur, percaya pada hikmah, redha dan ikhlas. InsyaAllah selamatlah hidup dunia akhirat. Sabar, syukur, hikmah, redha, ikhlas. Selamat hidup dunia akhirat. Jika sepat menghalang belida, ikan dipukat lebih mencelah. Jika khianat bersarang di dada, hubungan erat boleh terbelah. Resah pawang mengacip paku, peri mengubat putri pingitan. Apalah malang nasib bangsaku, dengki khianat menjadi amalan. Mangga layu buah mencelah, bonda geram laku menantu. Apabila Melayu berpecah belah, hanya Islam mampu menyatu. Hijau di dalam, kotak di tepi, dihimpit tengah kian pecah. Jikalau Islam ditolak ke tepi, penyakit ummah semakin parah. Meratah keli masakan berkuah, kerabu buah mangga sebakul. Sudah menjadi lakaran sejarah, Melayu berpecah angkara Sikitun. Ditetak batang layu dahlia, dikerat-kerat dedahan rendah. Tidak hilang Melayu di dunia, ayat keramat ucapan hang tua. Mandi sekerat puan berkemban, darah berlega terus ke ampai. Dengki khianat amalan syaitan, kenapa penawa terus terabai. Dah tahu berpecah belah, tapi masing-masing tak nak ambil ubat penawar, nak bersatu tu tak nak. Gaduh tetap gaduh. Dia jadi macam Aus dan Khazraj. Ingat tak Aus dan Khazraj zaman Nabi dulu? Kan dia Aus Khazraj ni berpuluh-puluh tahun berperang sampai terlupa sebab apa dia gaduh. Nabi tanya, kenapa kamu gaduh? Entah, lupa dah Rasulullah, gaduh je lah. Tapi Nabi damaikan. Itu yang patutnya kita laksanakan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya faham cara mata memandang renungan tu, saya faham. Kalau saya teruskan seinci lagi ceramah, saya akan mengundang resah gelisah dan malapetaka dalam dewan. Jadi cukup sekadar tu, sebab saya bagi masa kejap. Saya tahu kejap ini bergambar tu berapa lama orang kan. Jadi apapun saya ucap terima kasih banyak. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kolek mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut jasa baik, pihak penganjur menyebut rasa nak junjung.